Hai, nak tahu cara mudah untuk membina ayat kebat? Jom, teruskan bersama saya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Masih bersama saya lagi, Cikgu Akil di channel Encik Akil. Baiklah, hari ini cikgu akan kongsikan cara ataupun teknik untuk membina ayat kebat. Untuk pengetahuan murid-murid dalam kurikulum standard sekolah menengah, aspek kebat ini sentiasa ditekankan, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi bagi menjawab persoalan untuk membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. Jadi murid-murid perlu tahu cara bagaimana hendak memastikan ayat tersebut mempunyai unsur kebat. Hari ini cikgu akan kongsikan teknik ini. Teknik ini mungkin sudah diketahui umum, cuma cikgu ingin kongsikan kembali atau mempermudahkan murid-murid untuk membina ayat. Baiklah, teknik yang akan kita gunakan pada hari ini ialah teknik 5W 1H. Dalam proses untuk membina ayat kebat, murid-murid perlu pastikan dalam ayat tersebut mempunyai persoalan-persoalan ini, iaitu yang pertama, who, siapa, what, apa, when, bila, why, mengapa, where, di mana, dan how, bagaimana. Murid-murid boleh memilih. Bagi cikgu, ini cadangan daripada cikgu, sekurang-kurangnya 4 persoalan daripada senarai teknik ini 5W 1H. Sama ada kita menyoal dalam perkataan tersebut 4 persoalan atau 5 ataupun 6. Sebaik-baiknya adalah 4. Jadi perkataan pertama yang cikgu pilih pada hari ini ialah gerakan. Sebelum membina ayat, murid-murid perlu tahu apa sebenarnya maksud gerakan. Jadi, seperti biasa, cikgu kalau masuk ke dalam kelas, cikgu akan membawa Kamus Dewan edisi yang keempat. Kita boleh lihat ya, maksud gerakan itu menurut Kamus Dewan edisi yang keempat. Cikgu cari sekejap. Baiklah, muka surat 462, gerakan membawa maksud hasil bergerak, perbuatan bergerak. Ada maksud yang kedua, iaitu usaha ataupun kegiatan. Jadi, bagaimana kita hendak menulis ayatnya? Di sini cikgu telah berikan contoh. Cikgu menggunakan ke-6 persoalan 5W1H. Lihat perkataan gerakan, cikgu masukkan dalam persoalan apa. Jadi dalam binaan tersebut kita boleh susun. Terpulang kepada murid-murid nak menyusunnya bagaimana. Jadi di sini siapa? Pihak polis. Apa? Melancarkan gerakan. Mengapa? Untuk memburu penjenayah yang kejam itu. Di mana? Di kawasan ladang kelapa sawit. Bila? Pada petang semalam. Bagaimana? Dengan mengepung kawasan ladang tersebut. Jadi, tak kisah susunannya macam mana, boleh juga murid-murid untuk menyediakan satu ayat yang lengkap dahulu, kemudian semak ada tak setiap persoalan ini. Jika ada, ayat tersebut sudah menunjukkan satu gambaran ayat yang kebat. Mari kita tengok ayat lengkapnya. Seperti ini. Pihak polis melancarkan gerakan untuk memburu penjenayah yang kejam itu di kawasan ladang kelapa sawit pada petang semalam dengan mengepung kawasan ladang tersebut. Nampak tak murid-murid? Ayat ini begitu dramatis. Dan inilah masanya untuk murid-murid tarik perhatian pemeriksa membaca ayat yang dibina berdasarkan perkataan yang diberikan. Ingat ya cikgu, ingatkan bersama, perkataan yang diberikan tidak boleh ditambah perimbuhan ataupun kita gandakan atau mengalami sebarang proses penggandaan atau pengimbuhan atau kata nama terbitan. Tak boleh. Mesti menggunakan perkataan asal yang diberikan. Baiklah, cikgu nak beri lagi satu contoh, iaitu perkataan bangsawan.
apakah maksud bangsawan menurut kamus Dewan tadi? Baiklah, kita boleh tengok ya. Cikgu tengokkan di sini bangsawan muka surat 123. Bangsawan ialah orang berbangsa, orang berketurunan mulia, ataupun ada maksud yang keduanya ialah sandiwara yang disertai dengan nyanyian dan tarian. Biasanya menceritakan kisah raja-raja pada zaman dahulu. Jadi, di sini cikgu memberikan contoh yang mana tidak menggunakan ke-6 persoalan, tetapi hanya 4 persoalan sahaja. Jom kita tengok. Nampak tak? Cikgu gunakan siapa? Itu tokoh bangsawan yang terkenal itu. Apa? Ya, akan mengadakan majlis berbuka puasa. Apa? Ialah perkara apa yang hendak dibuatkan oleh tokoh bangsawan tadi. Di mana? Majlis itu hendak diadakan di mana? Di restoran ternama tersebut. Bagaimana caranya? Dengan mengundang anak-anak yatim dari kawasan sekitar Kuala Lumpur. Nampak tak di sini? Tak semestinya kita menggunakan ke-6 persoalan 5W 1H. Tapi sebaik-baiknya, sekurang-kurangnya 4 telah menggambarkan ayat kebat. Kerana apa? Mari kita tengok contoh ayat yang lengkapnya. Tokoh bangsawan yang terkenal itu akan mengadakan majlis berbuka puasa di restoran ternama tersebut dengan mengundang anak-anak yatim dari kawasan sekitar Kuala Lumpur. Ayat ini telah menunjukkan kematangan pelajar atau murid-murid untuk menulis. Membina ayat dengan menggunakan perkataan yang telah diberikan. Nampak ya murid-murid? Jadi cikgu harap murid-murid dapat menggunakan teknik 5W 1H ini untuk membina ayat kebat. Di sini cikgu saja nak uji kefahaman murid-murid. Kita lihat kepada ayat ini ya. Usaha untuk melahirkan usahawan yang berjaya perlu dilakukan oleh pihak kerajaan bagi merancangkan pembangunan negara dengan memberikan bantuan keuangan dan khidmat nasihat. Agak murid-murid semua, apakah persoalan yang ada? Adakah siapa, apa, bagaimana, di mana, bila dan mengapa? Apakah persoalan yang ada? Untuk yang pertama ini, cikgu tunjukkan. Mari kita lihat. Siapa? Ada pihak kerajaan. Apa? Usaha untuk melahirkan usahawan yang berjaya perlu dilakukan. Siapa tadi? Pihak kerajaan. Bagi merancangkan pembangunan itu, mengapa? Dan bagaimana dia nak merancangkannya? Dengan memberikan bantuan keuangan dan khidmat nasihat. Jadi di sini tiada di mana dan juga bila. Jelas tak murid-murid? Baiklah, bagi menguji lagi kefahaman murid-murid, lihat di sini. Jom kita cabar diri sendiri. Cikgu nak murid-murid yang menyaksikan video ini menjawab soalan ini. Ayatnya ya cikgu bacakan. Majlis pertunjukan fashion yang akan diadakan di Hotel Hilton Kuala Lumpur pada hujung bulan ini akan dihadiri oleh jelitawan dari seluruh dunia kerana mereka akan menggayakan pelbagai fashion yang menarik. Jadi, tolong lengkapkan jadual tersebut. Murid-murid boleh komen di ruangan komen dengan menuliskan apa yang ada dan ayatnya. Boleh murid-murid? Baiklah murid-murid, itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini dan semoga kita berjumpa lagi. Semoga video ini memberikan manfaat kepada murid-murid. Bye.